Selamat sejahtera kepada Encik dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan tentang tugasan 3, pendidik sebagai ejen sosialisasi. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Chang Yun Si. Saya Jasmine Liweni. Dan saya Siu Yong Jing. Saya akan memperkenalkan tentang latar belakang Malaysia, iaitu Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan rakyatnya terdiri daripada berbagai etnik dan kaum, iaitu Melayu, Cina, India. Malahan kepelbagaian ini adalah kekuatan yang mewarnai corak negara ini. Malaysia menjadi model sebuah masyarakat majmuk kepada masyarakat yang lain. Oleh itu, perpaduan dan integrasi nasional adalah satu keperluan bagi menjamin rakyatnya hidup dalam suasana yang aman dan damai. Terusnya, kami akan menerangkan tentang definisi ejen sosialisasi. Pertama sekali, konsep sosialisasi bermaksud proses mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial. Manakala ejen sosialisasi termasuklah seperti ahli keluarga, rakan, guru, media massa dan agama. Dan fokus kami dalam tugasan ini adalah peranan pendidik sebagai ejen sosialisasi dalam memupuk perpaduan. Jadi saya akan menerangkan tentang peranan pendidik ejen sosialisasi untuk memupukkan perpaduan. Saya akan jelaskan dari segi ilmu pengetahuan. Pendidik berperanan memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan perpaduan dalam masyarakat yang terdiri daripada berbagai kaum tidak boleh diabaikan. Terdapat 4 peranan pendidik yang penting, yaitu penyampaian ilmu kenegaraan, penyampaian ilmu kebudayaan, penyampaian ilmu perpaduan, dan menjadikan suri teladan kepada pelajar. Ini adalah untuk membentukkan satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan pelajar. Okey, jadi dari segi ilmu pengetahuan, pendidik bertanggungjawab sebagai ejen sosialisasi dan mendidik pelajar dengan nilai perpaduan dalam mengekalkan keharmonian antara kaum dan mempunyai peluang mempengaruhi pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan kepercayaan budaya antara kaum. Ini boleh dilaksanakan dengan baik melalui perancangan kurikulum yang baik dan sesuai untuk menerapkan nilai perpaduan seperti pengajaran pendidikan sejarah, sosial dan moral. Contohnya, dalam pendidikan sejarah, ia bertujuan untuk memupuk semangat warga negara yang setia kepada negara dan berperasaan bangga pada diri sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air kita. Melalui pendidikan sejarah, pelajar akan lebih memahami dan menyedari kepentingan perpaduan kaum kita. Seterusnya, saya akan menerangkan dari segi nilai murni, iaitu sebagai pendidik juga berperanan dalam menyemaikan nilai murni termasuklah nilai perpaduan kaum kepada pelajar di sekolah. Dan penghayatan nilai murni merupakan satu dasar yang boleh memberikan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam masyarakat berbilangan kaum di Malaysia ini. Dan peranan pendidik juga dapat mempengaruhi persepsi dan kefahaman pelajar tentang nilai murni di sekolah. Hal ini demikian kerana guru merupakan orang yang kerap berinteraksi dengan pelajar di sekolah selepas keluarga mereka. Dari segi nilai murni, pendidik juga harus sentiasa menerapkan nilai budaya daripada berbagai kaum dalam bilik darjah supaya pelajar dapat mengenali dan memahami budaya berbagai kaum di Malaysia. Dan pendidik perlu ada kemahiran berkomunikasi dengan pelajar daripada berbagai budaya supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan. Dan pendidik harus menyediakan tugasan yang mengenai sejarah Malaysia atau budaya berbagai kaum kepada pelajar agar pelajar berpeluang untuk memahami kepentingan nilai budaya. Contohnya, pendidik boleh memberi tugasan seperti role play yang tentang sejarah Malaysia dan pelajar perlu menyatakan perasaan mereka. Dan melalui tugasan ini, dapat memupuk kesedaran perpaduan dalam kalangan pelajar. Bukan itu sahaja, pendidik sebagai ejen sosialisasi juga perlu memupuk perpaduan dari segi sikap. Sikap prihatin guru dalam masalah pelajar dan menjadi suri teladan yang baik
yang boleh dicontohi oleh pelajar dapat meningkatkan penghayatan akhlak pelajar. Biasanya guru sebagai idola kepada pelajar. Jadi pelajar mudah menginterpretasi sesuatu yang dilakukan oleh guru mereka, sama ada cara guru bertutur ataupun bertingkah laku. Jadi, seseorang pendidik perlulah sentiasa menunjukkan sikap positif dalam diri bagi menanamkan sikap positif dalam diri pelajarnya. Guru yang mempamerkan nilai negatif dalam melaksanakan pengajaran di sekolah juga berupaya menjejaskan semangat persatuan dalam kalangan pelajar maupun dalam kalangan guru lain di sekolah. Jadi, sebagai kesimpulan, pendidik memainkan peranan yang sangat penting sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk hubungan etnik di Malaysia. Berbagai kaedah yang berkesan perlu digunakan oleh pendidik untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara dan kepentingan persatuan dalam kalangan kaum. Oleh itu, pendidik perlu memperlengkapkan diri dengan berbagai ilmu kebudayaan kaum supaya ilmu tersebut dapat disampaikan kepada pelajar dengan tepat dan berkesan. Pihak berkuasa seperti KPM juga perlu sentiasa mengenai pasti kaedah yang paling efektif dan boleh mengoptimumkan berbagai kelebihan pendidik sebagai ejen sosialisasi di sekolah supaya maklumat melahirkan bangsa yang bersatu padu dapat dicapaikan. Terima kasih. Dan terima kasih. Dan terima kasih.